اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan pilihannya kita dapat bersama lagi pada petang ini untuk mengulang kaji, untuk bermuzakarah ilmu bahasa Arab. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ta'allamu lughatal arabiyyah ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Begitu itulah ucapannya. Baik. Kita terus kepada perbincangan kita, sambungan pada tadi. Kita telah membincangkan fa'il, kita telah membincangkan naib fa'il, dan tajuk terakhir yang kita bincangkan pada naib fa'il adalah yang menyentuh tentang naib fa'il dalam bentuk isim dhamir, dalam bentuk kata ganti nama diri, dan kita dah lihat di sana beberapa pedoman, beberapa petunjuk bagaimanakah kita ingin memudahkan. Tidak semata-mata kita belajar dalam keadaan kita menghafal semata-mata, tapi juga kita faham, supaya apa yang kita hafal itu bukan bergantung kepada pattern yang kita belajar aja, bentuk yang kita belajar aja. Bahkan kita boleh gunakan dalam apa ayat sekalipun yang boleh kita gunakan kalimah ataupun pendekatan tersebut, i'rab tersebut. Sebab kita faham dia merupakan i'rab yang muttaridah. Disebut muttaridah. Muttaridah ni maknanya dia digunakan secara meluas begitu di tempat yang lain. Boleh digunakan di tempat yang lain. Maknanya boleh dikiaskan. Baik. Kalau kita hafal buta ni susah sebenarnya menghafal. Walaupun saraf kadang-kadang kalau tak faham makna dia pun tak apa, batik hafal dia. Tapi alangkah baiknya kalau kita dapat memahami perkara tersebut. Kan? Baik. Ya. Siapa atas talian sekarang ni? Pelajar-pelajar saya. Sekejap usah nak tengok. Dina, kita dah sampai mana Dina? Dina? الفعل المضارع المبني للمجهول أستاذ. Dia sebut sekali lagi. الفعل المضارع المبني للمجهول. Al-fi'lun, muka surat berapa tu? Muka surat 13. 13 ya. Okey. Muka surat yang ni ya. Yang bawah sekali tu ke? Ya Ustaz. Baik. Kita telah pun sampai di bahagian bawah al-fi'lul mudhari'u al-mabniyu lil majhuli. Kenapa kita sebut al-fi'lu al-mudhari'u al-mabniyu lil majhuli ni? Apa kaitan fi'il mudhari' majhul pula yang disebut? Khadijah Syahirah. Ya Allah ya binti. Ajibi. Khadijah Syahirah. Ya, jawab je. Ya. Yallah. Kenapa disebutkan dekat sini ditulis terus ya. Al-fi'lul mudhari'ul mabniyu lil majhul. Dia tak sebut dekat situ naibul fa'ili lil fi'lil mudhari'il majhuli. Dia sekadar menyebutkan
Al-fi'lul mudhari' wa al-mabni lil majhul. Dia tak sebut lafaz naib fa'il dekat situ. Kalau dia nak bagi penuh, dia akan tulis. Dia akan sebut kat situ. Naibul fa'ili lil fi'lil mudhari'il mabni lil majhuli. Dia akan sebut macam tu. Kalau dia nak bagi penuh, tapi dia tak bagi penuh. Dia tak sebut pun naibul fa'ili. Cuba dia kata al fi'lul mudhari'il mabni lil majhuli. Sebab apa? Boleh terangkan. Sebab naib fa'il dia tersembunyi. Bukan sebab naib fa'il tersembunyi. Kalau yang yusara ni tu kan alif. Alif tu sebagai naib fa'il. Baik. Nusrah. Macam dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Nusrah. Jawab. Ya, Ustaz. Cepat. Apa tadi, Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Sebab dia... Soalannya berbunyi, semua faham. Cuba faham. Soalan dia berbunyi, penulis sekadar menuliskan al-fi'lul mudhari'ul mabni lil majhul. Agaknya dia terlupa dah, Ustaz. Dia bukan terlupa. Dia boleh ya tulis naibul fa'ili lil fi'lil mudhari'il mabni lil majhul. Dia boleh tulis. Tapi dia tak tulis. Kalaulah kita nak tulis pun boleh tulis. Cuma kalau kita nak tanyalah kenapa dia tak tulis? Mungkin jawapan kita menepati maksud sebenar dia. Kalau tak tepat pun memang itulah jawapannya. Katakanlah, terlupalah. Kalau dia terlupa pun, sehingga kan kalau dia terlupa pun, tetapi masih lagi betul jawapan kita. Ya, yallah. Cepat. Sebab dia jadi... Apa agak nak goreng? Ada mubtada. Apa cerita ni? Baik, Aisyah Fatimah. Sebab tu Ustaz suruh menghafal. Kan Ustaz dah bagi link kan. Tak faham, tengok balik pada link yang Ustaz bagi tu. Ya Allah, Isra'na. Cepat semua. Aisyah Nabilah. Aisyah Nabilah. Cuba jawab. Aisyah Nabilah. Aina anti? Dia saya, Ustaz. Isra'i. Yallah, ajibi. Siapa punya suara tu? Yallah. Cepat. Cepat. Lambat ni. Tak muzakarah ni nampak gaya ni. Fatihah lah. Fatihah, tolong Fatihah. 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 Senyap pula. Fatihah. Bincang dulu. Lambat. Okey, tulis kat situ.
Tulis nota ni. Dan kali sama aja. Ya. Fi'il mudhari' al-mabni lil majhuli. Al-fi'l al-mudhari' al-mabni lil majhuli. Ya. Sepatutnya ataupun boleh nota dia ambil boleh ditambah ayat naibul fa'ili di awal perkataan ayat ini, di awal ibarat ibaratun ain barata ibarah ni bermaksud ayat lah, contoh ayat. Baik, boleh ditambah di awal ibarat ini dengan perkataan naibul fa'il. Boleh ditambah boleh ditambah ibarat ni ungkapan ayat atau kalimah naibul fa'ili. Itu boleh ditambah ibarat ayat naibul fa'ili. Boleh. Okay. Oops. Okay. Baik. Boleh ditambah ibarat ungkapan atau kalimah naibul fa'ili. Mana letaknya? Dekat sini. Naibul fa'ili lil fi'li. Bubuh li. Kalau kita tambah naibul fa'ili itu lil fi'lil mudhari'i al-mabniyi. Dia tak boleh lagi al-mabniyu. Dia akan dia jadi sifat kepada mudhari'. Mudhari' ni dia jadi sifat kepada al-fi'l. Fi'l ni sebab ada lam lil. Jadi lil fi'li. Dia mausuf, sifat dia mudhari'i lah. Dah dia juga sifat, ini pun sifat juga. Kan? Jadi semuanya kena al-fi'li, mudhari'i, mabni'i. Sebab apa li? Fi'li, li sebab kita tambah perkataan lam, lil fi'li. Baik. Sebelum tu kita letak naibul fa'ili. Kita boleh tambah. Sebab apa? Sebab tajuk dia pertama sekali membincangkan tentang naib fa'il. Tapi soalan dia adalah kalau sekiranya macam penulis sekarang ni dia tak bubuh, boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Sebab apa? Sebab fi'il mudhari' mabni majhul akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan apa dia? Dia akan menghasilkan naib fa'il. Sebab tu tak mengapa juga ayat ini digunakan pakai. So nota kita kat sini apa kita kata? Nota kita boleh kat situ apa kita nak buat? Ayat ayat atau kita kata ibarat. Jadi apa ibarat ni? Ungkapan kan? Ungkapan ni. Betul. Ungkapan penulis lah. Penulis betul juga. Kerana betul juga. Tanpa betul juga. Kita buat tanpa. Benda ini akan kita tengok di tempat-tempat yang lain. Dia panggil hazaf. Hazaf. Dibuang. Kalimah tertentu. Arab sebenarnya bagus. Arab ni, ciri-ciri bahasa Arab adalah jami' mani'. Dia nak kalau boleh, ringkas dia. Jangan sembang banyak. Jangan banyak tulis. Tapi difahami. Ayat tak jadi cacat. Salah satu ciri bahasa Arab adalah hazaf. Buang.
Tapi dia buang dalam keadaan apa? Dalam keadaan makna tak rosak. Jadi ibarat ungkapan penulis betul 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 juga, betul juga tanpa tambahan, tanpa ditambah kalimah naib fa'il. Kerana apa? Kerana setiap fi'il bina majhul akan menghasilkan naib fa'il. Itu dia. Itu ya. Ibarat ungkapan penulis betul juga tanpa ditambah kalimah naib fa'il. Mana ditambah kalimah naib fa'il? Sebelum al-fi'lul mudhari' kita tak ditambah. Macam ini. Kan? Tak payah. Dan kekal dalam bentuk ini. Sebab apa? Betul. Sebab setiap fi'il bina majhul, setiap fi'il bina majhul, kan, akan menghasilkan naib fa'il. Sebab tu dikata al-fi'lul mudhari'u al-mabniyu lil majhul. Sebab apa pula akan menghasilkan naib fa'il? Sebab setiap fi'il maklum ada fa'il. Manakala fi'il bina jadi setiap fi'il maklum atau kita kata juga fi'il bina maklum akan ada fa'il, manakala fi'il bina majhul akan ada naib fa'il. Kalau boleh Ustaz nak mempelbagaikan bentuk sebutan. Nak mempelbagaikan bentuk sebutan. Maknanya maksud mempelbagaikan bentuk sebutan, Ustaz nak ulang dengan point yang sama dengan berbagai-bagai cara. Sebab apa? Sebab dia akan membantu kita untuk memahami isu ataupun perkara tersebut. Ya, baik. Baik, jelas kan? Ya, okey. Kemudian kita sambung. Yang ni boleh ya? Cuma kadang-kadang saya tengok, saya tak pasti kenapa saya gerak ini bila saya letak jadi dia bergerak. Saya kalau boleh biarlah dia tetap kat situ ya. Macam mana cara ni? Save lah. Save as PNG. Show in folder. Baik. Eraser. Stamp lah. Okey. Ada siapa-siapa yang boleh bantu kalau saya nak kekalkan dekat sini supaya dia tak bergerak bersama dengan bergeraknya. Setting di Zoom. Ada yang mahir dekat sini? Okey. Tak apalah, saya nak belajar Okey, dah tulis dah semua. Okey, saya bagi dalam masa 2-3 minit lah. 2-3 minit untuk salin ni. Untuk salin perkataan ni. Okey, Banat, ada yang dah siap ke? Banat dah semua dah siap ke? Dah, Ustaz. Dah? Dah ke? Dah. Okey. Apa mungkin ada yang belum sempat. Seminit ni. Seminit lagi. Yalah, sementara tu bolehlah zikir, komplitkan zikir ke selawat Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat. Sebenarnya selawat tak perlu disuruh. Kan? Cuma
Boleh juga kita suruh mengambil iktibar daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri suruh mana ada saranan dari Allah, maka sunnah kita boleh sebut apa tu? Sekejap ya. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Baik. Kita sambung. Yang ni saya kena padamlah sebab saya tak faham macam mana cara saya nak kekalkan ni. Ini dia bergerak. Okey, saya clearkan dia. Clear view. Clear my drawing. Okey. Baik. Kita tengok yunsaru. Ya. Yunsaru. Kemudian ayat yang berikutnya yunsarani. Kemudian ayat yang berikutnya yunsaruna. Kemudian ayat yang berikutnya tunsaru. Tiba-tiba. Kemudian tunsarani yunsarna. Yunsarna. Kemudian kita jumpa lagi tunsarani, kita jumpa lagi tunsaruna, kita jumpa lagi tunsarina, dan kita jumpa lagi tunsarani, kita jumpa tunsarna, unsur dan nansur. Baik. Cuba perhatikan tanda. Tanda. Ini tanda. Mula-mula kenal pasti dulu. Tanda dulu. Macam mana nak buat tanda ni? Ni. Ni. Satu. Ni. Ni. Tandakan ini. Saya tak boleh tanda ni. Okey. Tanda pada perkataan yunsarani. Satu. Tanda lagi pada perkataan yunsaruna. Ini pada perkataan yunsaruna ni. Tandakan dia. Tanda lagi pada perkataan tunsarani. Ingat yunsarani, yunsaruna, tunsarani. Kemudian tanda lagi pada ini tunsarani, tunsaruna. Minta tolong ada yang berbunyi ni. Siapa ni? Kejap ya. Tolong nickname Son Goku 112. Tolong mute kan? Ustaz dah mute kan? Baik. Tolong mute. Okey, terima kasih. Son Goku. Okey, terima kasih. Tak apa-apa kalau nama tu nickname ya. Baik. Kemudian tunsarina, ini pun tanda. Tunsarani tanda juga. Tunsarna, baik, tak payah. Okey. Cuba perhatikan setiap yang Ustaz tanda tu, apakah yang diperolehi atau dibuat kesimpulan dekat situ. Cuba perhati. Jangan kalimah tu je. Perkataan yang sebaris dengan dia. Dan di manakah kelainannya? Di mana yang sama, di mana kelainannya? Baik. Boleh. Baik, sekarang ni kita perhatikan. Yunsaru fi'il. Cara baca dia, ni Ustaz nak suruhlah seorang pelajar kita tolong bacakan. Sekarang ni Ustaz nak pilih seorang pelajar yang hebat. Putri Aisyah Fatimah. Tolong bacakan. Tolong baca. Fi'lun palang, mudhari'un palang, mabniyun lil majhuli palang, marfu'un palang,
Wa alamatu raf'ihi palang ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Baik. Cuba sebutkan macam mana yang selalu Ustaz sebutkan sebelum ni. Yunsaru adalah kalimah fa'il. Dan fa'ilnya ialah fa'il mudhari'. Dia adalah bina bagi majhul. Itu macam menterjemahkan. Ini anak saya ni, saya boleh gelak dia lah, tak apa. Kak Angah, itu macam menterjemahkan saja perkataan ini. Kena sebutlah. Baik, ikut ni pedoman ni. Pedoman ini yang Ustaz nak bagi ni. Apa dia? Ya. Sekejap. Okey, sampai sini Baik, tengok sini. Terus salin. Pertama sekali kita kata sekejap ya, nak kena tuliskan kat sini. Lain kali kena ikut ni tulis dekat satu tempat, satu kertas, format dia begitu. Sebut Yun Saru. Sebut. Ya, yang pertama sekali adalah kena kata lain kali kena sebut ni. Cara macam ni. Ia adalah kalimah fa'il. Iaitu perbuatan. Maknanya dibantu. Dari sudut makna, ia menunjukkan satu bentuk perbuatan. Maka ia adalah kategori fa'il, bukannya isim atau haraf. Okey, salin ni dulu. Yunsaru adalah kalimah fa'il. Kalimah fa'il. Tu. Kalimah fa'il. Kalimah ni. Tu dulu. Sebab ruang tak cukup ni, saya kena letakkan macam ni. Yunsaru. Nanti kena ikut macam tu. Kalau kalimah nanti kita bincang yunsarani fa'ilun. Ganti ya. Yunsarani ia adalah kalimah fa'il, perbuatan. Makna dia adalah kena ubahlah. Dekat sini dia seorang, dia dibantu. Maknanya adalah dibantu dia. Dibantu dia. Dalam kurungan mungkin kita boleh letak seorang lelaki. Itu ayatnya. Dibantu dia seorang lelaki. Dari sudut mana dia menunjukkan satu bentuk perbuatan. Makna tu dibantu. Dibantu kan perbuatan. Roti nama benda yang dimakan. Bukan perbuatan roti. Dibantu bermaksud satu bentuk tindakan, perilaku. Sebab tu kita kata dari sudut mana dia menunjukkan satu bentuk perbuatan atau perilaku, maka dia adalah kategori fa'il. I'rab ni tujuannya memang macam itulah. Simple ya Ustaz. Memang simple itu yang kita nak sebut. Apa cari yang susah-susah? Ya. Boleh? Next, Ustaz nak cara jawab macam ni. Bila jawab macam ni, makna kita tahu. Sebab tu Ustaz suruh potong-potong. Yunsaru fa'lun.
Lepas tu mudhari'un. Boleh? Okey Ni tulis ni dulu. Cepat. Sebab Ustaz kena padam. Banat kalau dah tulis beritahu Ustaz. Kalau dah siap tulis. Beritahu. Dah siap ke? Dah siap ke? Belum Ustaz. Okey, cepat sikit. I'rab ni kaedah muttaridah. Muttaridatun. Kaedah yang boleh dikiaskan. Kaedah yang tetap. Dah ke? Dah ke? Dah Ustaz. Baik. Yunsaru ia adalah kalimah fi'il. Kita tentukan dulu fi'il. Sekarang apa ayat kita nak bagi lagi? Ya. Apabila ni nota yang kedua. Apabila ia adalah kategori fi'il, maka perlu ditentukan jenis fi'il itu, berdasarkan masanya. Apa dia masanya tu? Telah berlalu sama dengan madhi atau mudhari'. Anak tulis Melayu lah apa ni Latin macam ni lah. Sebab nak tukar-tukar font pula. Aku tak pandai. Atau mudhari' semasa atau akan datang. Atau satu lagi atau amar. Amar. Bukan amar dia. Dia. Amar. Amar akan datang. Lepas tu sekejap. Datang mengandungi makna perintah. Baik. Apabila ia kategori fi'il, maka perlu ditentukan jenis fi'ilnya berdasarkan masa dia. Telah berlalu, madhi, atau mudhari', iaitu semasa atau akan datang.
atau amar, iaitu akan datang, mengandungi makna perintah. Ini yang perlu ditentukan. Di sini dari sudut masa ia menunjukkan masa atas menunjukkan perilaku ataupun perbuatan yang semasa. Semasa maksud dia sekarang lah, yang semasa. Dipanggil mudhari'. Ya. Lepas tu kita kata diketahui ia adalah mudhari' dari tanda huruf, dari tanda salah satu huruf salah satu tanda tak boleh dah. Salah satu tanda diketahui ia adalah mudhari' dari salah satu tanda mudhara'ahnya. Mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah adalah alif, ya, alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Anai, alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Diketahui ia adalah huruf mudhari' dari tanda salah satu. Diketahui ia adalah mudhari' dari tanda. Dalam kurungan ini salah satu huruf mudhara'ahnya. Dari tanda. Salah satu tanda mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah adalah alif, nun, ya, ta. Yunsaru ni dia adalah kategori fi'il kita kata. Tapi fi'il ini perlu ditentukan jenis fi'il itu berdasarkan masa dia telah berlalu ke kita sebut madhi, atau mudhari' yang mana masa dia semasa atau akan datang, atau amar iaitu akan datang mengandungi makna perintah. Di sini ni dari sudut masa ia menunjukkan masa perilaku yang semasa. Semasa bermaksud sekarang lah. Kalau semasa apa maksud dia? Mudhari'. Dipanggil mudhari'. Semasa. Kan? Berita semasa. Berita sekarang ni. Diketahui ia adalah mudhari'. Kita kata ini masa sekarang ni. Mudhari' ni. Mana kita tahu? Satu dari sudut masa tu. Katalah kita tak tahu ini apa dia ni. Mudhari' ke madhi ke apa ke. Masa kita tak tahu juga. Kata ini dari sudut masa kita tak tahulah. Tapi apa cara dia? Diketahui ia adalah mudhari' dari tanda. Itu salah satu tanda mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah adalah alif, nun, ya, ta. Di sini apa tanda dia? Ya. Alif, nun. Huruf mudhara'ah adalah alif, nun, ya, ta di awal kalimah. Itu dia cara dia. Ya, awal kalimah.
Baik, tulis dulu. Dah selesai tulis dah? Dah selesai tulis? Belum. Yallah. Isra' lah. Cepat. Hah? Dah. Okey. Kejap ya. Ya. Okey. Kemudian yang ketiga, dah kita kata dia fi'il. Itu yang pertama. Kemudian kita sebut pula dia ni adalah fi'il mudhari'. Kita kata fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Selepas kita kata dia fi'il mudhari' tu, kita kata dia mabni lil majhuli. Mabniun lil majhuli. Apa pula cara kita nak terangkan? Yang ketiga. Yang ketiga. Apa dia? Mabniun lil majhuli tu caranya adalah kita sebut macam ni. Kita sebut Yunsaru tadi kan? Ya. Yunsaru ni ia terus sambil-sambil itu banyak boleh tulis. Ia lafaz ini kita sebut sirah sebenarnya. Sirah fi'il sirah ni maksud dia sebutan ya. Bentuk lafaz ataupun sebutan. Itu sirah. Bentuk lafaz ataupun sebutan. Sirah ini soal sirah fi'il mudhari' ini adalah sirah majhul. Bila anda kata sirah bermaksud lafaz ataupun bentuk sebutan majhul. Itu kita kata apa? Diketahui ia majhul dari tanda dhammah. Tanda dhammah di awal huruf dan tanda
fathah pada huruf yang kedua akhir. Mana kedua akhir? Kalau dekat sini, Putri Khadijah, perkataan huruf apa yang kedua akhir? Huruf Sod. Huruf Sod. Diketahui ia majhul. Mana kita tahu? Fi'il, fi'il, betul dah. Dari segi masa, sudah masa, mudhari', tahu dah. Sebab ada yang. Kemudian kita kata ini mabni lil majhul. Dibentuk. Sirah ini adalah sirah beda majhul. Daripada mana kita tahu? Okey, Aisyah. Okey, Aisyah Nabilah. Daripada mana kita tahu? Ya Allah Isra'i. Aisyah Nabilah. Dari mana kita tahu? Kita tahu sebab huruf pertama tu dhammah. Huruf kedua akhir tu fathah. Asalnya nasara. Nasara. Ini madi. Dia bukan maklum. Dia bukan majhul. Dia jadi nasara yunsaru. Nasara yang saru. Nasara yang saru. Nusira yunsaru. Nusira yunsaru. Nampak tak? Yunsaru. Baik. Okey. Nampak tak? Diketahui. Jadi sebab tu kita kata ini adalah sirah bina majhul. Diketahui dia tu majhul dari tanda di awal huruf. Awal huruf tu apa dia? Iaitu huruf pertama tu. Dhammah di awal huruf. Di huruf awalnya. Samalah. Maknanya kan? Maknanya huruf pertama tu. Dan di awal huruf, mana huruf pertama? Dan tanda fathah pada huruf yang kedua akhir. Mana kedua akhir, mana sebelum sebelum huruf yang terakhir tu lah. Macam dekat sini. Okey, settle. Dah habis dah. Dah selesai dah. Tanda apa ni salin ni. Boleh? Dah selesai belum salin? Sikit lagi. Ya Allah. Cepat, segera. Okey, dah selesai. Ini lambat ni. Dah Ustaz. Okey, lain kali dah selesai tu teruslah beritahu. Walaupun seorang dah selesai, okey, yang lain nanti rujuk pada dia. Okey. Okey, yang kemudian kita tengok marfu'un. Marfu'un nampak tak? Marfu'un. Yang ni Ustaz clear dulu. Okey, marfu'un. Okey, marfu'un.
Dia ada kalimah marfu'un. Kita baca tadi kan, fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un. Sekarang macam mana kita nak orang kata taklid ataupun buat penjelasan tentang kalimah kita kata marfu'un. Macam mana cara dia? Ini baik. Kita tengok. Mari kita lihat. Okey. Marfu'un kita kata notanya adalah yunsaru adalah dalam marfu'un, kita kata kalimah ini diberikan, maknanya tanda rafa'. Ini selalu guna diberikan tanda rafa', atau kita boleh sebut berada dalam keadaan marfu'. Rafa'. Itu cara dia. Inilah cara. Kita boleh sebut anti setiap kali antum nak, setiap kali jumpa perkataan atau i'rab, anti sebutkan kalimah ini diberikan tanda rafa' atau berada dalam keadaan rafa', berada dalam keadaan marfu', iaitu rafa' lah. Keadaan rafa'. Kerana dia sebut kerana setiap fi'il mudhari' adalah mu'rab. Mu'rab. Apa maksud mu'rab? Berubah. Baris atau kita kata keadaan. Itu lebih sesuai sebenarnya. Berubah keadaan. Keadaan huruf terakhir kalimah. Ini. Kita kata kalimah yunsaru, kalimah ini diberikan tanda rafa'. Marfu'un diberikan tanda rafa'. Atau berada dalam keadaan rafa', kita kata. Berada keadaan rafa', marfu'. Berada dalam keadaan marfu'. Dalam keadaan marfu' ni, sebenarnya marfu' ni tak payahlah. Berada dalam keadaan rafa'. Sebab marfu' tu, itulah keadaan dia. Keadaan tu rafa'. Okey, biasalah. Ustaz tu lah. Ayalah. Minta maaf. Okey, keadaan rafa'. Dah saya kena delete dah Ustaz. Masa belajar. Kerana setiap fi'il mudhari' adalah mu'rab. Ini ayat dia. Kenapa kita kena bagi tanda rafa' pula Ustaz? Sebab dia mu'rab. Bila mu'rab kena bagi tanda rafa'. Nak buat lari macam mana kalau saya nak bagi bold? Tak boleh. Banyak yang saya nak kena belajar ni orang IT ni. Kerana setiap mudhari' adalah mu'rab. Berubah keadaan huruf terakhir kalimah. Mana dia? Ru tu. Huruf ru tu. Lan yunsara. Lam yunsar. Itu jadi dia. Yunsar. Saya bubuh kat sini. Macam mana dia berubah tau? Lam. Dia kata, saya kat sini. Yunsaru. Lepas tu. Lam. Lan. Yun. Sarah. Kemudian satu lagi lam. Yun sar. Kan akhir huruf tu berubah, ra tu. Yun saru. Saya tak boleh nak letak baris. Yun saru. Mas tak ada lam. Tak ada lam dan lan. Masuk lan dia panggil huruf dekat sini kita kata saya kata masuknya huruf
nasab. Okey, masuk huruf nasab. Okey. Ini pula masuknya huruf jazam. Ini kita kata tidak ada sebarang amil nasab atau jazam. Atau amil ni bukan amil zakat tu. Tidak ada amil. Ada juga amil kat sini Ustaz ya. Memang jangan ingat zakat jadi amil. Nahu pun ada juga. Okey. Tengok kat sini. Mana tadi? Marfu'un. Kalimah marfu' saya letak. Kalimah marfu'. Jadi setiap fi'il mudhari' adalah mu'rab. Mu'rab itu bermaksud berubah keadaan huruf terakhir kalimah. Ra ni tidak ada sebarang amil nasab atau amil jazam sebelum kalimah fi'il ini. Maka ia berada dalam keadaan rafu'. Dalam keadaan rafu'. Sebab itu kita sebut maka kena bagi tanda rafu'. Panjanglah pula kalau kita nak detailkan tanda rafu' itu sebagainya. Tak apa. Ini dulu. Tapi kalau nak bagi elok juga kan. Eloklah kita bagi. Maka kena bagi tanda rafu'. Nampak tak? Kena bagi tanda rafu'. Okey. Setakat itu dulu. Lepas tu lam yunsar masuknya, bukan masukkan, masuknya huruf nasab. Okey, lam yunsar masuknya huruf jazam. Kita yunsar tidak ada sebarang amil. Ni. Tidak ada sebarang amil nasab dan amil jazam. Masuknya huruf dalam kurungan amil. Tu. Ini saya buat bentuk macam ni. Itu nak salin lah. Baik. Dekat sini huruf sama juga. Amil. Amil jazam. Dekat sini tak ada amil nasab dan amil jazam. Maka dia berada dalam keadaan rafu'. Baik. Kita bagi tanda sikit, tanda soalan sikit. Kita bagi tanda soalan sikit. Amil jar atau khafad. Ada tak? Baik, Aisyah Nabilah, ada tak? Boleh tak kita letakkan dekat sini amil khafad? Amil jar? Ya Allah ya binti. Amil jar atau khafad. Ada tak? Boleh tak kita letak kat situ? Min yunsad. Tak boleh Ustaz. Sekejap. Lama fikir. Bincang dulu ke? Ada kali janganlah bincang dalam sini. Contoh dia min yun saru. Bincang sebelum baru berguna. Bukan man bubuh baris min. Ada tak amil khafad ataupun amil jar? Ada tak contoh kita kata ini jangan gelak, kena tukar dulu. Contoh min yunsar. Min yunsari umpamanya kita letak baris bawah. Sebab dia berubah kan? Semua tadi lam yunsar, lan yunsara, yunsaru. Sebab tak ada apa-apa amil. Lepas itu kita berubah min yunsari. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Mari kita lihat.
Sini. Boleh ke tak boleh ni? Nak tanya orang lain lah pula. Yang belum tanya adalah siapa ya? Nampak muka. Syakirah. Syakirah. Jangan bincang dulu. Sebab tu anak suruh Antun nak duduk jauh-jauh dalam tempat masing-masing. Cepat. Syakirah. Ya, Ustaz. Apa lambat nak jawab? Phone saya lag, Ustaz. Cepat. Tak. Tak boleh. Tak boleh kata dia. Betul. Tak boleh. Sebab apa? Huruf tak menerima. Ahsanti. Haraf tak boleh berada dalam keadaan khafat atau jar. Kan kita belajar sebelum ni rafa' nasab khafat jar. Rafa' nasab khafat jazam. Jazam hanya akan berlaku pada keadaan jazam, hanya akan berlaku pada fi'il. Khafat hanya akan berlaku pada isim. Rafa' dan nasab akan berlaku pada isim, akan berlaku pada fi'il. Jadi khafat adalah khusus untuk isim. Sebab itu kalau kita nak bubuh baris bawah kerana huruf khafat sebelum tu, maka kita akan kata bahawa kalimah yang berbaris bawah adalah isim. Boleh? Salin ni dulu. Dah salin satu orang, dah siap salin, terus beritahu Ustaz. Sebab kita nak sambung sikit lagi. Ini dah lebih sejam ni. Cepat. Nampaknya kita kena pakai IV dululah lepas ni. Salin dulu, cepat. Dah siap, Ustaz. Baik. Dah siap dah. Yang lain akan ambil daripada ini. Daripada Nusrah. Ini Nusrah kan? Syakirah. Nusrah. Baik. Kita tengok selepas tu. Wa alamatu raf'ihi. Macam mana kita nak jelaskan pula yang ni? Wa alamatu raf'ihi ni. Sekejap. Wa alamatu raf'ihi kita kata ni pula wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu ala akhirih. Kita nak sebut macam mana? Kita sebut
macam ni cara dia. Ya. Kita sebut macam ni cara dia. Wa alamatu raf'ihi. Ya, buat dalam kita sambung sikit ya, kita bagi ini siap. Yunsaru ini kita kata untuk dia apa? Kita kata yunsaru ini ia berada dalam keadaan ia berada, kita kata kejap, ayat dia tadi marfu' kan. Kalimah ini berada dalam keadaan rafu' atau diberikan tanda rafu'. Diberikan tanda rafu'. Ya. Apa tanda dia? Apa tandanya? Tandanya, tu wa alamatu raf'ihi. Tandanya adalah tanda kalimah ini berada dalam keadaan rafu'. Tanda keadaan rafu'nya, tanda keadaan rafu'nya kalimah ini ialah dhammah. Ialah dhammah. Ya, kita kata. Tanda keadaan rafu'nya, tanda keadaan rafu'nya kalimah ini adalah dhammah. Penyebab dhammah kita kata yang jelas kelihatan tanda ini di akhir kalimah. Ini lihat. Tanda keadaan rafu'nya kalimah ini ialah dhammah yang jelas kelihatan tanda ini di akhir kalimah ini. Tak apalah asal kita faham. Kalau ayat kalau ambil kata berbelit-belit Ustaz, tapi faham kan? Faham insya-Allah. Tanda keadaan rafu'nya kalimah ini ialah dhammah. Yang jelas kelihatan tanda ini, kita kata tanda dhammah nampak jelas di akhir kalimah ini. Apa kalimah ni? Yunsaru. Ru tu. Di akhir kalimah ini. Apa akhir kalimah? Huruf ra. Ra di sini. Huruf ra dekat sini. Di tempat lain kena sebutlah benda lain. Huruf lain. Kalau sebab dia huruf lain kan? Kan? Yujlasu contoh dia. Itu sin lah bukan ra lah. Kalimah ini huruf ra dekat sini. Tanda keadaan rafu'nya kalimah ini adalah dhammah yang jelas kelihatan tanda ini di akhir kalimah ini iaitu huruf ra dekat sini. Baik. Penyebab itu sekadar tu je. Tapi Ustaz nak tambah nota Ustaz, penyebab kepada diberikan tanda dhammah kerana ia adalah fa'il. Ia adalah fa'il mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar yang tidak ada amil jazam atau nasab atau amil nasab di sebelum kalimah ini. Jadi penyebab kepada diberikan tanda dhammah kerana
ia adalah fi'il mufrad muzakkar yang tidak diri, yang tidak ada amil jazam atau yang tidak didahului. Yang tidak ada, yang tidak didahului oleh amil jazam atau amil nasab. Maknanya sebelum kalimah itu tidak ada apa dia kata amil jazam ataupun amil nasab. Penyebab kepada diberikan tanda dhammah kerana ia adalah fi'il mufrad muzakkar yang tidak didahului oleh amil jazam atau amil nasab. Boleh. Wa alamatul ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Ini alasan sebenarnya. Jadi ke depan hafal kaedah ni, cara sebut ni. Memang di tempat yang lain, kalimah yang lain, sebab tu dikatakan i'rab ni, al-i'rabu yakni syai'un muttaridatun. Dia benda yang tetap, benda yang kita boleh kiaskan. Sebab tu antum nak dengar cakap ustaz tak berubah, itulah daripada muka surat 6 sampai sini. Gaya tu sama. Memang itulah gaya i'rab. I'rab ni gaya sama je. I'rab ni gayanya sama je. Rentak dia sama je. Boring. Boring bukan. Ada gua kisah. Ada ustaz kisah. Korang apa ni antum nak boring. Jangan begitu kan. Maksudnya macam itulah. Boring. Memang belajar i'rab ni sampai satu peringkat kita kata aduh boring lah. Tapi kita dapat satu ilmu yang menyebabkan kita pasti memberikan terjemahan yang betul, terjemahan yang tepat. Nak tak nak, terimalah kenyataan. Kan? Boleh insyaAllah. Baik. Ada soalan. Soalan ni sepatutnya Ustaz. Apa ni? Kalau la, biasa pun kira kategori amil juga ke? Kalau ya, amil apa yang namanya? Sebab haraf atau sebab fi'il Ustaz? Apa yang sebab haram atau sebab fi'il ni? Gini ya, nanti amil nasab ada berapa Ustaz? Ini semua tak berkaitan dengan tajuk kita yang semasa. Ustaz, saya dah pesan. Nak tanya yang semasa. Jangan tanya yang tambah-tambah. Nanti panjang jadi dia. Ini 457. Baik. Tuan-tuan jangan ambil hati ya, saya dah sebut lah. Jadi, tuan-tuan tanyalah dekat grup Telegram tu. Dekat sana nanti insya-Allah saya jawab. Yang dah ditanya pun tak jawab Ustaz, nantilah masa free saya jawablah. Baik. Sekadar tu dulu untuk pertemuan hari ini, baru yung soal. Tapi dia akan menyelesaikan semua ini, akan menyelesaikan untuk mana pun, fi'il apa pun dalam bentuk mufrad muzakkar. Ini cara dia. Kalau maklum nanti Ustaz bagi maklum. Cara maklum. Kita dah lepas lah sebenarnya maklum. Tapi tak apa, ke depan kita ulang balik. InsyaAllah. Ini cara dia. Boleh insyaAllah? Kan? Baik. Dah selesai tulis belum? Dah selesai? Okey dah. Baik. Kalau yang belum tu, insyaAllah benda ni direkod. Ustaz memang rekod di siaran ni di Facebook. Tujuan dekat Facebook tu supaya tak makan kotak internet banyak sangat. Dan dekat dengan kampung Zoom macam mak Ustaz, dia ikut Alhamdulillah. Tapi dia tak boleh masuk Zoom. Nak bubuh passcode lah itu susah lah kata dia. Ini cucu dia asyik main game ni. Jadi mudahnya di Facebook lah. Dan Facebook pun ada Facebook free kan. Ustaz bukan nak collect duit ke apa ke daripada kelas ni. Kita nak permudahkan. Lepas tu Ustaz susun dekat kalau Facebook nanti bertambah. Susah lah Ustaz nak cari nanti. Ustaz upload dekat ini. Dekat YouTube. Nanti subscribe lah. Subscribe lah. Senang kan. Tengok dekat situ ada channel-channel dia. Ada playlist dia. Kan? Dekat situ boleh tengok mengikut tajuk. Ada i'rab dan Ustaz insya-Allah dalam masa yang terdekat Ustaz nak buat dalam bentuk mufradat. Tapi yang tu mufradat ni Ustaz akan baca. Baca. Mufradat tak ada kaedah lain kecuali baca dan terjemah. Kemudian minta maaf lah ada yang tanya tu bukan tak nak jawab. Ustaz jawabkan habis masa kita menjawab soalan dekat ini ya.
Boleh insya-Allah. Sebab masa tu sejam. Bagi peluang Ustaz untuk menggunakan masa sejam itu sepenuhnya insya-Allah dalam memberikan penjelasan. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir, semua yang memberikan penyertaan yang sangat inilah kita kira dan Ustaz kata apa ni, membalansangkanlah semua atas sokongan sekolah insya-Allah ya. Ajak kawan-kawan yang lain. Sebenarnya memang bab i'rab adalah sesuatu yang sangat memboringkan dan sesuatu yang menakutkan. Memang sesuatu yang menakutkan orang yang belajar bahasa Arab. Dia cuba nak mengelak sebab susah. Pening kepala lah nak faham ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Tapi sebenarnya dia tak ada pilihan. Kalau dia nak pastikan jawapan atau terjemahan dia tu betul, dia memang kena tahu i'rab. Tengoklah nanti kesan dia macam mana. Bila orang belajar nahwu, dia tak belajar apa ni kata saraf ni merujuk kepada i'rab. Dia tak belajar saraf, dia tak belajar cara untuk i'rab. Dia ibarat seekor burung yang terbang dengan sebelah sayap atau sayap dia tu patah. Mana mungkin dia dapat terbang? Terbang sikit tak ada dan 1 meter jatuh. Baca petikan sikit, dia nak baca macam mana ya? Ni nak baca macam mana ya? Dia akan jadi macam tu. Baik, sekian dahulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Allah SWT berikan kefahaman kepada kita semua insya-Allah. Amin.